Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua pelajar. Pada hari ini kita akan sambung bab 7 penentangan masyarakat tempatan. Tajuk 7.2 iaitu sistem pentadbiran barat memberikan kesan terhadap kuasa pemerintahan dan kehidupan masyarakat tempatan. Okey, kita akan lihat dua kesan pemerintahan dan juga kehidupan masyarakat. Kita lihat yang pertama dahulu, kesan terhadap kuasa pemerintahan dapat dilihat dari tiga aspek. Yang pertama, pentadbiran tempatan. Yang kedua, perundangan tempatan. Yang terakhir ialah keuangan tempatan. Kita lihat pentadbiran di Negeri Sembilan dahulu. British mula meluaskan kuasanya di Sungai Ujong pada tahun 1874 dengan menyebelahi pembesar tempatan yang bernama Datuk Kelana. British telah menggugat kewibawaan dan juga mencabar kedudukan yang Tuan Anta. Seterusnya, British menguasai Rembau, Jelebu dan Seri Menanti dengan cara menempatkan seorang pegawai magistrat dan juga pemungut hasil. Menjelang tahun 1895, British telah menyatukan semua daerah dan juga membentuk Persekutuan Negeri Sembilan. Pentadbiran di Sarawak pula. Bagi mengukuhkan kuasanya di Sarawak, Brooke telah melibatkan penduduk tempatan dalam pentadbiran. Pembesar Melayu yang berpengalaman, misalnya Datu Patinggi, Datu Bandar dan Datu Temenggung, telah dilantik untuk mentadbir Sarawak untuk memudahkan Brooke menghapuskan kebangkitan pemimpin tempatan. Pentadbiran di Pahang pula. Pembentukan daerah di bawah pentadbiran pemungut cukai dan magistrat menyebabkan hilangnya kuasa pentadbiran pembesar di daerah masing-masing. British telah memaksa Sultan Ahmad melucutkan jawatan Datuk Setia Perkasa pahlawan semantan daripada Datuk Bahaman. Tindakan British ini memalukan beliau dan menyebabkan berlakunya kebangkitan menentang British di Pahang. Seterusnya, pentadbiran di Perak pula. Residen British yang pertama di Perak iaitu J.W.W. Birch telah menggunakan tekanan kepada Sultan Abdullah untuk menandatangani surat pengisytiharan yang membolehkan residen British mentadbir hasil negeri atas nama Sultan. Tindakan beliau menyebabkan Sultan Abdullah dan pembesarnya hilang kuasa. Kita lihat pentadbiran di Sabah pula. Pentadbiran SBUB telah menggugat kedudukan Mat Saleh, pembesar di hulu Sungai Sungut. Dalam satu rundingan antara Mat Saleh dengan William Cowie, Mat Saleh telah dibenarkan untuk mentadbir daerah Tambunan. Kemudian SBUB mungkir janji dengan mengambil semula Tambunan daripada Mat Saleh. Hal inilah yang menyebabkan Mat Saleh mencabar kuasa dan juga menunjukkan kewibawaan Mat Saleh. Seterusnya, pentadbiran di Terengganu. Pelantikan penasihat British di Kuala Terengganu dan penolong penasihat British di Besut dan di Kemaman menggugat kekuasaan Sultan dan juga pembesar. Hubungan luar negeri pula telah ditetapkan oleh British sahaja. Seterusnya, pentadbiran Kelantan. Pembentukan jajahan dan pelantikan kuasa ketua jajahan sebagai pentadbir telah mengambil alih kuasa pembesar. Jadi, pusat pentadbiran jajahan Pasir Putih telah dipindahkan dari Jeram ke Pasir Putih. Engku Besar Jeram hanya diberi jawatan yang rendah iaitu Tok Kueng Muda. Beliau kehilangan kuasa, wibawa dan juga hak keistimewaan. Engku Besar Jeram Tuan Ahmad dan Tok Janggut telah menjalankan kempen menentang pentadbiran baru tersebut. Okey, kita lihat dari aspek perundangan tempatan iaitu Naning. British berusaha melaksanakan undang-undang barat di Naning. Tindakan British ini mencabar bidang kuasa penghakiman yang dimiliki oleh Dos Said dan mengganggu sistem perundangan Naning yang berlandaskan adat pepatih. Perundangan Negeri Perak pula, pembinaan balai polis dan juga pelantikan Kapten Speedy sebagai penolong residen di Larut mengurangkan kuasa Menteri Ngah Ibrahim mentadbir kerana beliau diminta menerima nasihat daripada Kapten Speedy.
Seterusnya kita lihat perundangan yang terdapat di negeri Pahang pula. Konflik yang berlaku di antara Datuk Bahaman dengan British di Pahang menjadi lebih serius apabila British mendirikan balai polis di Lubuk Terua. Tindakan British menyebabkan kedudukannya sebagai penguasa undang-undang telah tergugat. Keuangan, dari aspek keuangan pula, yang pertama, pembatalan pajakan pungutan cukai dan larangan mengutip cukai oleh J.W.W. Birch di Kuala Sungai Perak menyebabkan Sultan Abdullah, Menteri Ngah Ibrahim dan pembesar Perak terjejas pendapatan mereka. Seterusnya di Pahang, dengan pengenalan pegawai magistret dan juga pemungut hasil, Datuk Bahaman dan pembesar lain yang berkuasa di Semantan tidak dibenarkan untuk memungut cukai lagi. Jadi mereka ditawarkan allowance bulanan yang sangat rendah. Misalnya, Datuk Bahaman ditawarkan allowance $70 sahaja sebulan. Bagi pembesar Pahang tidak berpuas hati dengan allowance tersebut dan membantah tidak mematuhi keputusan Majlis Mesyuarat Negeri. Kemudian yang kedua, kita lihat kesan terhadap kehidupan masyarakat. British telah memperkenalkan pelbagai jenis cukai terhadap tanah, hasil hutan dan tumbuh-tumbuhan. Contohnya, di Kelantan, Majlis Mesyuarat Negeri telah mengeluarkan pengisytiharan sistem pungutan cukai baharu yang dikuatkuasakan pada 1 Januari 1915. Hal ini telah menjejaskan kehidupan masyarakat tempatan. Seterusnya yang kedua. Ini adalah cukai yang dikenakan terhadap petani di Pasir Putih. Masalah untuk membayar cukai tersebut dan juga bercanggah dengan nilai tempatan dan seterusnya ialah layanan yang tidak adil. Okey, kita lihat yang pertama, cukai terhadap petani di Pasir Putih. Ini adalah sebelum pentadbiran British. Jenis tanah pertanian ni kadar cukai yang dikenakan ialah 40 sen sahaja seekar sehingga RM1.20 seekar. Okey. Kutipan cukai berdasarkan jumlah keluaran. Sekiranya hasil tanaman sedikit, maka cukai dikenakan adalah rendah. Jenis cukai tanah pertanian, kadar cukai yang dikenakan 40 sen seekar sehinggalah RM1.20 seekar. Tanah yang tidak diusahakan tidak akan dikenakan cukai. Okey. Tetapi setelah kedatangan British, ini adalah pembandingannya. Cukai tanaman dan juga binatang ternakan. Kadar cukai yang dikenakan. Kalau kita tengok di sini, pokok durian 12.5 sen sepokok. Pokok kelapa berbuah 3 sen sepokok. Pokok pinang 1 sen sepokok. Sirih 5 sen sejunjung. Dan juga kalaulah orang itu menternak lembu ataupun kerbau, 20 sen seekor untuk setahun. Jadi setiap penduduk mesti melaporkan jumlah keluasan sawah padi yang dimiliki oleh mereka. Setiap tanah yang mempunyai keluasan 400 depa persegi dikenakan cukai sebanyak 3 kupang ataupun 30 sen setahun. Semua pemilik tanah diwajibkan membayar cukai sama ada pengusahaan di atas tanah tersebut ataupun tidak. Seterusnya, masalah untuk membayar cukai tersebut. Penduduk Pasir Putih Kelantan menghadapi masalah membayar cukai kerana pejabat bayaran cukai yang terletak jauh dari tempat tinggal mereka. Bayaran cukai hanya boleh dijelaskan semasa waktu pejabat sahaja. Penduduk yang enggan membayar cukai akan ditangkap dan seterusnya akan didenda. Keadaan ini menyebabkan penduduk tempatan semakin benci kepada British. Seterusnya, bercanggah dengan nilai tempatan. British telah melaksanakan beberapa perubahan baharu dalam pentadbiran yang bertentangan dengan nilai tempatan. Misalnya, penduduk Terengganu memerlukan surat kebenaran untuk mengambil hasil hutan, membuka tanah untuk pertempatan ataupun berhumah ataupun menanam padi. Cukai mesti dibayar di pejabat tanah. Mereka yang gagal mematuhi peraturan tersebut akan didenda dan jika gagal juga akan membayar denda tersebut akan dipenjarakan. Kita lihat di Sarawak pula. Pada tahun 1894, J.D.S. Bailey, seorang pegawai brok yang bertugas di Simanggang, mengenakan cukai terhadap orang Iban di Ulu Batang Lupar. Beliau mengeluarkan arahan memusnahkan rumah panjang yang dibina di kawasan sempadan Sarawak dengan kawasan Belanda di Kalimantan.
Orang Iban telah membantah paksaan supaya berpindah ke pertempatan di sepanjang sungai utama kerana menjejaskan tanaman pindah mereka. Ketika memasuki sempadan dari kawasan pentadbiran Belanda, barang-barang yang dibawa oleh penduduk tempatan seperti tempayan, tembaga dirampas oleh pegawai petugas kerana gagal membayar cukai, di samping dikenakan denda sebanyak 10 kati ataupun bersamaan dengan RM7.20 sedolar. Sepatutnya, barang mewah orang Iban tidak perlu dikenakan cukai. Cukai pula biasanya hanya dipungut di pusat pungutan di hilir sungai. Okey, ini kita lihat keadaan di Sabah. Cukai yang dikenakan oleh SBUB ke atas orang murut pula. Okey, ini kita tengok. Yang paling tinggi kalau kita lihat pada jadual tersebut ialah kawasan tanah yang melebihi 1 ekar akan dikenakan cukai sebanyak RM2 ataupun $2. Yang paling murah dekat sini ialah segantang beras. Okey, beras pun dikenakan cukai. Okey, SBUB memperkenalkan pelbagai jenis cukai yang membebankan rakyat. Di Sabah, pentadbiran SBUB telah menindas orang murut. Mereka dilarang untuk membuka tanah baharu untuk pertanian pindah ataupun penempatan. Akibatnya orang murut kekurangan bekalan beras untuk makanan harian. Jadi orang murut dikenakan bayaran menyukat tanah untuk menentukan sempadan. Suami isteri orang murut dipaksa tinggal berasingan dan dipisahkan oleh aliran sungai. Setiap kali mereka ingin berjumpa, maka dikenakan bayaran sebanyak $1. Peraturan ini memang betul-betul menyusahkan dan menyulitkan kehidupan orang murut. Okey, itu sahaja yang kita dapat lihat pada hari ini, iaitu kesan pentadbiran barat tadi terhadap pentadbiran dan juga kehidupan masyarakat tempatan. Sekian sahaja tajuk kita pada hari ini dan kita akan sambung lagi pada tajuk berikutnya. Sekian sahaja. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.